Pada zaman dahulu, tinggal seorang gadis cantik bernama Cinderella bersama dengan ibu tiri dan kakak tirinya. Cinderella selalu didera dan dipaksa membuat kerja rumah. Dia terpaksa akur sahaja kerana dia sudah tidak mempunyai apa-apa. Hendak dipendekkan cerita, pada suatu hari, sebuah parti besar-besaran telah dianjurkan oleh Kementerian Hiburan dan Suka-Suka. Seluruh rakyat jelata dijumpa untuk hadir dalam keadaan yang sigap, bergaya dan cantik berhias. Cinderella berasa sangat teruja. Dia teringin untuk menghadiri parti tersebut. Akan tetapi ibu tirinya tidak membenarkan, malah memintanya untuk terus membersihkan rumah itu sehingga berkilat seperti hotel. Kejam sungguh, Cinderella ditinggalkan ke seorang begitu sahaja setelah ibu dan adik-adik tirinya pergi ke parti tersebut. Dia berasa marah dan sedih. Kerana kehidupannya yang begitu malang, dia berungut kepada dirinya sendiri. Ini tidak adil. Katanya, tidak lama kemudian terdapat beberapa ketukan di pintu beserta suara lembut memberi salam. Dengan perasaan yang bercampur baur, dia menjawab salam itu sambil membuka pintu perlahan-lahan. Dia tergamar melihat seorang gadis berpasangkan dengan sepasang sayap serta mempunyai tongkat sakti di sebelah tangannya. Pari-pari! Jerit hati kecil Cinderella. Tanpa sebarang aluan diberi, si pari-pari itu terus sahaja berjalan masuk ke dalam rumah Cinderella sambil menyatakan tujuannya kemari. Dia menerangkan bahawa Cinderella merupakan insan malang yang terpilih untuk dibantu dengan cara memakbulkan satu impiannya. Tanpa membuang masa, Cinderella menyatakan hasratnya untuk ke parti yang diadakan secara besaran-besaran itu. Dengan penuh keriangan, pari-pari itu diam seketika. Wajahnya tiba-tiba bertukar seperti dia berasa kecewa. Dia menyatakan bahawa hasrat Cinderella itu amatlah mudah. Tetapi dia menanyakan satu soalan kepada Cinderella. Adakah itu yang benar-benar kamu mahukan? Kata pari-pari itu. Cinderella berasa geram dan respon si pari-pari itu. Dia mengalirkan air matanya, mengatakan yang dia berasa tertekan dengan semua kerja yang dipaksa dilakukan tanpa henti. Dia juga ingin berhibur. Takkanlah 24 jam mahu beribadat. Bukankah dunia dan akhirat mesti seimbang? Katanya. Pari-pari itu pun tersenyum sambil menepuk bahu Cinderella. Ya, dunia akhirat mesti seimbang. Tapi seimbangnya dunia dengan akhirat itu bukanlah dengan beribadat 12 jam dan kemudiannya bermaksiat 12 jam, kata pari-pari. Cinderella masih kebingungan. Wujudkan manusia yang mampu beribadat selama 24 jam. Pari-pari menggeleng. Jika mustahil, mengapakah Allah sebut dalam Al-Quran bahawa manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadat kepadanya? Tambah si pari-pari. Sebelum sempat Cinderella mengatakan apa-apa, pari-pari berkata lagi. Ya, itu semua juga ibadat. Cuma kau kena pastikan niat kau itu pada akhirnya kerana Allah. Tidur untuk mendapatkan rehat yang cukup, untuk menjaga kesihatan supaya dapat beribadat dengan selesa. Selepas itu, Cinderella menghembuskan nafasnya sambil berkata dengan nada yang bermaya. Jadi, permintaan apa yang patut aku buat sekarang? Pari-pari dengan penuh semangat mencadangkan kepada Cinderella untuk pergi ke majlis ceramah agama, masjid berdekatan. Cinderella mengatakan bahawa dia tidak mempunyai kenderaan, jadi dia tidak boleh ke mana-mana. Tiba-tiba, si pari-pari mengaktifkan kuasa teleportasi untuk menghantar si Cinderella ke masjid tersebut. Dengan penuh kerelaan, Cinderella pergi ke ceramah tersebut dengan menaiki teleport tersebut. Beberapa jam kemudian, Cinderella turun di tangga masjid untuk mencari slipernya. Sedang dia hendak menyarung kakinya, kedengaran suara seorang budak lelaki menangis.
Dengan penuh keprihatinan, Cinderella mendekati budak lelaki itu. Kenapa ni adik? Sibuk saya hilang. Kata adik itu dengan suara serak basah. Tak apalah, aku ada teleport sampai pukul 12 malam. Bisik hati si Cinderella. Kedua-dua selipernya dihulurkan kepada budak itu. Sambil tersenyum, budak itu berkata, Sibuk saya hilang. Ni kan kakak punya. kata budak lelaki itu. Tidak mengapa, dek. Akak ada kenderaan. Ambil sajalah slipper ini ya. Jelas si Cinderella. Budak lelaki itu pun pergi sambil mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Begitulah cerita si Cinderella yang sangat bersyukur untuk menolong si adik tersebut. Akhir kalam, akhir cerita, akhir kata-kataku. Cinderella akhirnya berkahwin dengan seorang putera yang sangat kacak tampan lagi sangat mencolok mata. Okey.